Didik TV KPM. Terima kasih Sean. Okey, sekarang kita masuk 7.1 mobility. Okey, sebelum tu kita kena tahu apakah maksud mobility. Okey, mobility mengikut Kamus Dewan edisi keempat, perihal mudah bergerak atau digerakkan dan perihal mudah berpindah tempat tinggal. Tetapi dalam gerontologi pula, mobility membawa maksud pergerakan secara berjalan kaki, menggunakan alat adaptasi atau menggunakan kenderaan di kawasan sekitar. So maksudnya mobility ni adalah pergerakan. Kita kena gerakkan warga emas. Okey, kenapa warga emas perlu mobility? Okey, ada 6 sebab. Okey, yang pertama, untuk memperbaiki pergerakan dan mengurangkan kesakitan sendi dan otot. That's why warga emas perlu bergerak. Okey, seterusnya untuk mengelakkan kecut otot. Okey, otot yang tidak bergerak ni lama-lama dia akan mengecut. So kita perlu gerakkan otot. Okey, seterusnya untuk mengelakkan kudis tekanan. Okey, kudis tekanan ni berlaku bila warga emas tidak digerakkan dalam tempoh lebih daripada 2 jam. Okey, that's why lama-lama dia mendapat kudis tekanan. Okey, seterusnya kenapa warga emas perlu digerakkan? Mengapa warga emas perlu mobility? Ialah untuk mengekalkan tulang sihat dan mengelakkan tulang rapuh. Okey, seterusnya yang kelima, dapat mengekalkan kehidupan sosial dalam komuniti. Okey, kalau warga emas tu bergerak, maksudnya dia akan bermasyarakat, dia akan berjumpa dengan jiran, okey, berkomunikasi dengan orang lain. Okey, dan yang terakhir sekali, mengapa warga emas perlu mobility? Okey, dapat mengurangkan risiko kemurungan akibat kesunyian. Okey, lepas kita dah tahu kenapa warga emas perlu mobility, sebenarnya ada masalah mobility. Okey, disebabkan masalah mobility ni menyebabkan warga emas tidak boleh bergerak. Okey, apa dia masalah mobility? Okey, merujuk kepada kebolehan dan kepunyaan seseorang untuk bergerak, iaitu daripada bergerak bebas kepada terlantar disebabkan oleh masalah berjalan atau gaya jalan yang tidak stabil. Okey, sebenarnya kita ada 5 tahap mobility. Okey, kalau kita tengok gambar tu, tengok warga emas yang pertama. Okey, dia dapat berjalan bebas tanpa menggunakan alat mobility. Okey, warga emas yang kedua, dia berjalan menggunakan tongkat. Okey, tahap yang ketiga pula, dia berjalan menggunakan walking frame atau rollator. Dan tahap yang keempat, warga emas itu telah berkerusi roda. Dan tahap yang terakhir sekali, warga emas telah terlantar di atas katil. Okey, seterusnya, perkara yang mempengaruhi tahap mobility. Okey, ada 4 perkara sebenarnya. Tapi kalau dari segi fizikal adalah disebabkan penyakit kronik. Okey, penyakit apa? Okey, contohnya stroke, okey, lemah jantung atau penyakit paru-paru yang menyebabkan warga emas dia sukar nak bernafas. So bila dia ada penyakit ni, warga emas dah malas nak bergerak. Dia malas nak berjalan. Okey. Seterusnya, dari segi psikologi pula. Okey, ada tanggapan yang mengatakan pada usia emas sebenarnya rehat yang banyak adalah lebih baik. Okey, sedangkan tanggapan ini adalah salah. Okey. Kemudian penyakit demensia juga menyebabkan pergerakan menjadi tidak selamat. Kerana ada kes warga emas yang mengalami demensia dia diikat kerana bimbang dia akan melakukan perkara yang tidak diingini. Okey, ini juga mempengaruhi tahap mobility warga emas. Dan yang terakhir sekali, kemurungan yang menyebabkan warga emas hilang minat untuk melakukan aktiviti yang biasa dia lakukan. Okey, seterusnya daripada aspek persekitaran pula, apa yang mempengaruhi tahap mobility warga emas ialah rumah yang mempunyai banyak tangga. Okey, contohnya rumah 2 tingkat. Okey, warga emas tu dia dah berada dekat atas, dia tak nak turun-turun lagi dah. Okey, sebabnya mak penatlah. Okey, mak tak nak turun dah. Okey. Kemudian, koridor rumah yang sempit seperti rumah flat untuk laluan alat mobility. Contohnya kerusi roda tak muat, nak lalu dekat koridor. So dia terpaksa duduk saja di rumah sebab tak ada kerusi roda. Kemudian ketiadaan pengangkutan mesra warga emas yang kurang upaya. Seterusnya dari faktor sosial pula, penjaga yang bekerja menyebabkan warga emas ditinggalkan bersendirian di rumah. Sekiranya warga emas tersebut terlantar, risiko untuk mendapat kudis tekanan adalah tinggi. Kenapa dia dapat kudis tekanan? Sebab dia terlantar saja warga emas tu. Dia tak dialih-alihkan. Sedangkan untuk mengelakkan berlakunya kudis tekanan, warga emas itu perlu dialihkan setiap 2 jam sekali.
Okey. So seterusnya faktor keuangan juga menyebabkan warga emas tidak dapat membeli peralatan mobiliti yang sesuai. Okey. Seterusnya. Okey, kesan jika warga emas tidak bergerak ataupun tidak digerakkan. Apa jadi dekat warga emas ni? Okey, macam yang kita tahu tadi, saya dah banyak kali sebut mendapat kudis tekanan. Okey. Okey, ini adalah bahagian-bahagian yang akan mengalami kudis tekanan. Okey, yang poin merah itu adalah bahagian-bahagian yang akan mendapat kudis tekanan. Okey, contohnya di hujung tumit, okey, di belakang kepala, pinggul. Okey, kalau warga emas tu terlantar saja dalam tempoh yang agak lama, baring je begini, so bahagian-bahagian ini akan berisiko mendapat kudis tekanan ataupun bed sore. Okey. Kesan yang seterusnya akan mendapat kekejangan otot ataupun pengecutan otot kalau kita tak digerakkan dalam tempoh yang lama. Okey, seterusnya akan mendapat jangkitan kuman. Okey, dekat mana perolehan jangkitan kuman ni? Bila lampin pakai buang tidak ditukarkan dalam tempoh yang lama. Okey, seterusnya kesan psikososial. Okey, warga emas takut jatuh. So dia dah malas sebabnya dia dah pernah jatuh, so dia tak nak bergerak lagi. Okey, seterusnya. Okey, ini apa yang penjaga perlu tahu langkah kerja mengangkat dan mengalih warga emas dengan mengamalkan aspek keselamatan. Okey, yang pertama, penjaga perlu merancang tempat warga emas akan dialihkan dan cara untuk melakukannya. Okey, kena rancang berapa orang yang diperlukan. Okey, warga emas tu fizikalnya yang bagaimana. Okey, itu perlu dilakukan. Kemudian menyediakan peralatan yang diperlukan dan memastikan peralatan berfungsi dengan baik. Ini penting kita takut peralatan yang kita ambil tu dah tak berfungsi dengan baik, bimbang akan mencederakan warga emas ataupun penjaga itu sendiri. Okay, seterusnya menerangkan proses perpindahan kepada warga emas dengan jelas. Ini penting supaya kita dapat kerjasama daripada warga emas. Okay, seterusnya mengamalkan mekanik badan yang betul. Okay, mekanik badan inilah yang paling penting diamalkan oleh penjaga. Okey, apa itu mekanik badan? Okey, yang pertama perlu memastikan peralatan yang diperlukan telah disediakan. Okey, supaya kerja-kerja kita berjalan dengan lancar. Okey, yang kedua, memastikan kedudukan penjaga tegak dan tulang belakang dalam keadaan lurus. Okey, kemudian bengkokkan sedikit lutut dan jarakkan kaki untuk lebih stabil. Okey, seterusnya, apakah mekanik badan yang betul? Kita perlu mengangkat warga emas dengan menggunakan sendi besar seperti lutut dan pinggul. Okey, tak boleh main tarik saja. Okey, kemudian merapatkan warga emas ke badan penjaga untuk mengurangkan tekanan. Okey, dan seterusnya jangan mengangkat warga emas menggunakan pinggang dan memusingkan badan sebabnya kita bimbang akan mencederakan penjaga. Okey. Okey, bila dah belajar mekanik badan yang betul, barulah kita boleh lakukan kerja mengangkat dan mengalih. Okey. Yang pertama, alihkan baringan di atas katil. Okey, ini semua ada amali. Ini semua amali yang dilakukan oleh murid-murid. Okey, alihkan baringan di atas katil dengan mengamalkan prinsip mekanik badan yang betul. Kemudian duduk di sisi katil. Kemudian yang seterusnya, baringan yang melorot. Okey, warga emas sudah baring, kemudian dia melorot. Kita nak betulkan juga. So, kena amalkan prinsip mekanik badan yang betul. Okey, seterusnya, kalau nak alihkan dari katil ke kerusi pun sama, amalkan prinsip mekanik badan yang betul. Kemudian, nak alihkan warga emas dari kerusi roda ke kerusi komod pun sama. Okey, seterusnya, alihkan menggunakan papan gelangsa. Ini kalau warga emas tu berupaya untuk mengensot. So, kita boleh gunakan papan gelangsa. Dan yang terakhir sekali, naik dan turun tangga. Okey. Kemudian, peralatan mobiliti. Okey, peralatan mobiliti ini digunakan untuk membantu warga emas. Okey, gambar yang pertama ini adalah tongkat. Okey. Yang kedua, okey, agak-agak ini apa? Okey, ini adalah quadripod. Beza quadripod dengan tongkat. Kalau tongkat ada satu kaki, kalau quadripod tu dia ada 4 kaki di bawahnya. Okey. Okey. Yang ini pula adalah walking frame. Okey, dia lebih stabil lah.
Kemudian, bila ada tempat rehat dan ada roda, ini dipanggil rollator. So dia berbeza dengan walking frame tadi. Kemudian yang ini apa Sean? Yang ni kerusi roda lah, Ego. Ya, kerusi roda, betul. Dan yang terakhir sekali adalah hoister. Hoister ni untuk mengangkat warga emas yang dah tidak berupaya. Dan terlantar di atas katil. So sekarang ini, tibalah kita pada segmen soalan. So murid-murid perlu bantu saya sebab saya dah terangkan dengan jelas. So untuk soalan pertama ni, siapa yang boleh jawab? Okey, Syed angkat tangan, Ego. Syed Ali nak cuba Syed Ali nak jawab soalan pertama. Saya baca boleh Syed Ali? Saya baca dan Syed Ali hanya terus jawab, boleh? Boleh, Cikgu. Soalan yang pertama. Sebahagian daripada penyataan dalam jadual 1 ialah kesan tidak bergerak yang bakal dihadapi warga emas. Kesan tidak bergerak yang bakal dihadapi warga emas. Tuliskan betul. Baca betul-betul soalan. Tuliskan betul pada penyataan kesan tidak bergerak yang betul dan tulis salah pada penyataan yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. So dalam ruang jawapan kena tulis betul atau salah. Tak boleh tanda right atau pangkah. So soalan pertama, sendi warga emas akan bertambah baik kerana tidak bergerak. Betul atau salah? Salah, Cikgu. Salah. Cuba cek. Kita cek jawapan. Ya, betul. Memang salah. Sendi warga emas tidak akan bertambah baik kalau tidak bergerak. Kita perlu gerakkan untuk baik. Otot warga emas akan mengecil. Betul ke salah? Betul, Cikgu. Ini adalah betul. Kesan kalau tidak bergerak, otot warga emas lama-lama akan mengecil. Seterusnya, warga emas terhindar daripada masalah psikososial seperti kemurungan dan takut jatuh. Betul ke salah? Salah, Cikgu. Salah? Ya, betul. Tepat sekali. Pandai, kemudian yang keempat, warga emas berisiko mendapat kudis tekanan. Betul tak tu kesan kalau tak bergerak? Betul, Cikgu. Betul ke? Ya, betul. Pandai. Memang kalau warga emas tak bergerak, dia akan berisiko mendapat kudis tekanan. Dan yang terakhir, warga emas akan mendapat kekejangan otot. Betul ke salah? Betul, Cikgu. Syed Ali jawab betul. Ya, betul. 5-5 ni. Syed Ali dapat menjawab dengan betul. Tahniah. Kita berpindah ke soalan yang seterusnya. Soalan nombor 2. Siapa boleh jawab? Aisyah. Pandai murid-murid ni. Aktif Aisyah nak jawab soalan nombor 2. Aisyah boleh baca ataupun... saya baca Aisyah. Rajah 2 menunjukkan faktor yang mempengaruhi tahap mobiliti dalam kalangan warga emas. Faktor yang mempengaruhi tahap mobiliti dalam kalangan warga emas. Kita gariskan. Kemudian tahap mobiliti. Gariskan dulu keyword. Apakah dia faktor? Diberi di sini A, fizikal. B, psikologi. C, persekitaran. Dan D adalah faktor sosial. Berdasarkan rajah 2, ini rajah 2. Padankan faktor yang mempengaruhi tahap mobiliti dalam kalangan warga emas dengan penyataan yang betul dengan menuliskan A, B, C dan D pada ruang jawapan. So dekat ruang jawapan ni kena tulis A, B, C dan D yang mewakili fizikal, psikologi, persekitaran dan faktor sosial. Boleh Aisyah? Soalan pertama. Rumah yang mempunyai banyak tangga menyukarkan pergerakan warga emas. Ini adalah faktor apa? Faktor C iaitu persekitaran. Faktor C, persekitaran. Betul tak? Ya, betul. Tepat sekali. Rumah yang mempunyai banyak tangga tu adalah faktor persekitaran. Yang kedua, kekangan sumber kewangan menyebabkan warga emas tidak dapat membeli peralatan mobiliti yang sesuai. Ini faktor apa pula? Yang tu faktor D iaitu faktor sosial. Ini adalah D, faktor sosial. Ya, betul. Tepat sekali. Yang ketiga, warga emas menghidap penyakit kronik seperti strok dan lemah jantung. Ini faktor apa pula? Yang tu A, fizikal. Fizikal, betul tak? Ya, betul. Ya, betul. Dan yang terakhir sekali, fahaman yang salah seperti rehat yang banyak adalah baik pada usia emas. Ini faktor apa? B iaitu psikologi.
D adalah psikologi. B, psikologi. Okey, betul. Okey, nampaknya kesemua jawapan Aisyah betul. Okey, pandai Aisyah. Okey, seterusnya. Okey, Rajah 3. Sebelum tu siapa nak jawab soalan ni? Saya dah baca pula. Ya, Aina angkat tangan Okey, Ego. Aina Batrisha. Okey, untuk yang ini soalannya. Okey, Rajah 3 menunjukkan tahap mobiliti warga emas. Okey, berdasarkan Rajah 3, tuliskan 5. Okey, ini bentuk soalan yang lain kita kena tulis. Okey, tuliskan 5 tahap mobiliti warga emas pada ruang jawapan. Okey, ada 5 tahap kan Aina? Okey, sebenarnya gambar tu dah membantu jawapan awak sebenarnya. Okey, apa jawapan yang pertama? Okay, yang pertama ialah berjalan bebas. Berjalan bebas. Betul. Yang kedua? Okay, yang kedua ialah berjalan menggunakan satu tongkat. Berjalan menggunakan satu tongkat. Ya, betul. Yang ketiga? Berjalan menggunakan walking frame ataupun rollator. Saya dah tentukan dulu. Okey, berjalan menggunakan walking frame atau rollator. Seterusnya? Berkursi roda. Berkerusi roda. Ya, betul. Tepat sekali. Gambar tu pun berkerusi roda. Dan yang terakhir sekali? Terlantar di atas kaki. Terlantar di atas katil. Ya, betul. Okey, terima kasih Aina. Okey, semua betul. 5-5 betul. Okey. Seterusnya, soalan yang terakhir. Siapa boleh jawab? Zahir Luqman. Okey, saya baca Zahir dengar betul-betul. Penjaga perlu mengamalkan mekanik badan yang betul semasa mengangkat dan mengalih warga emas. Okey, nyatakan mekanik badan yang perlu diamalkan oleh penjaga pada ruang jawapan. Okey, tadi saya dah terangkan dah sebelum ni. So, apa jawapannya Zahil? Memastikan peralatan yang diperlukan telah disediakan. Okey, kita cek betul tak jawapan saya. Ya, betul. Memastikan peralatan yang diperlukan telah disediakan. Okey, seterusnya. Memastikan badan penjaga tegak dan tulang belakang dalam keadaan lurus. Okey, memastikan badan penjaga tegak dan tulang belakang dalam keadaan lurus. Ya, betul. Ini adalah prinsip mekanik badan yang kedua. Seterusnya. Membengkokkan lutut dan jarakkan kaki untuk kestabilan. Okey, membengkokkan lutut dan jarakkan kaki untuk kestabilan. Ya, betul. Okey, seterusnya. Mengangkat warga emas menggunakan sendi besar seperti lutut dan pipi. Ya, betul. Okey, kena mengangkat warga emas menggunakan sendi besar seperti lutut dan pinggul. Bimbang akan cederakan dia. So, kena guna sendi besar. Okey, seterusnya. Merapatkan warga emas ke badan penjaga untuk mengurangkan tekanan. Okey, merapatkan warga emas ke badan penjaga. Ya, betul. Okey, untuk kita elak terbeban so kita kena rapatkan warga emas ke badan kita. Okey, seterusnya. Jangan mengangkat warga emas menggunakan pinggang dan memusingkan badan. Apa dia Zahir tak kurang jelas? Jangan mengangkat warga emas menggunakan pinggang dan memusingkan badan. Ya, betul. Jangan angkat warga emas menggunakan pinggang lah. Lepas tu awak pusing badan. Tapi kaki masih still di situ. Okey, itu namanya akan mencederakan diri kita. Okey, ada tak lagi soalan? Didik TV KPM